mula start selawat tu dah lama kan, tapi tahun lepas barulah rasa macam wow, this is amazing of selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Jadi alhamdulillah kita jumpa lagi dalam video kali ini. So hari ini Nisa bawakan untuk ampuh semua. Hari ini kita akan dengar satu perkongsian tentang keajaiban selawat juga daripada kawan Nisa sendiri, Ziha. Okey. So okey. Hang boleh perkenalkan diri dan hang beritahu hang kerja apa, buat apa sekarang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, agak nervous juga. Agak nervous sebab kita cerita. agak nervous jugalah sebab asal macam diri macam tak layak lagi tau dekat sini nak share dengan ni. Tapi selepas tengok ada video seorang sahabat ni, asal macam semangatnya dia sharing pasal selawat kan. So macam dah lama dah Nisa suruh share, tapi okay, ambil semangat dia sikit. Alhamdulillah hari ni ada kat sini. Okay, ni Ziha, okay, bekerja sebagai guru kafa and the same time ada juga buat bisnes. Tu je. First soalan dia, bila hang start amalkan selawat? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bila mula selawat ni, bila amalkan ni macam time PKP lah, 2 tahun kan. Okay, time PKP masa tu macam masa tu tak ada buat apa kan. Kita tak busy dengan kerja, kita just duduk kat rumah sampai nak buat apa macam tak ada apa kan, benda tak ada apa kita nak buat kan. So macam kita pun just video call kan masa tu kan, PKP kan. Betul. Okay, masa tu Nisa ada buat satu group selawat first. Masa tu geng adalah first kan, selawat. So macam dia macam panas sejuk lah, macam tak hangat-hangat ayam macam tu lah, macam tak konsisten. So macam mungkin just hanya dalam WhatsApp. Kita masa tu kita tak berjumpa lagi, macam jarang kan. Okey, lepas tu okey tak apalah. Lepas tu sampailah PKP tu, Nisa macam ada share satu lagi pasal NZ Studio sama kot. Just start dari situ kan, keajaiban tu. So Nisa macam Nisa bestnya Nisa macam share, dia macam bagi tahu ni viewers macam ni. Lepas tu macam Nisa selawat je pun. Betul, Allah bagi macam tu. Siapa tak mahu viewers macam NZ Studio viewers ramai macam tu. Okay, so macam tak apalah. Okay, lepas tu sampai bila? Sampai satu Nisa buat group dengan ada buat group lagi ya? Yang Fatin join tu. Oh, yang ni selawat fighter ni. Selawat fighter tu. Oh, masa tu kau baru betul-betul buat. Aku rasa hang masa betul-betul buat tu masa ada problem aku rasa. Betul. Aku pula yang ingat kisah hang. 2 tahun dah. Okey, mungkin ada problem kot. Masa tu tapi betul lah aku rasa. Sebab hang betul-betul serius lepas hang cerita tu, lepas aku buat group tu lah. Okey. Ya kot, sorry lah terlupa. Lama sangat. Okey, masa tu macam ada problem banyak. Problem kan, siapa yang mengenali kita PKP lepas tu macam problem lagi. So masa tu macam okey, Nisa cakap jomlah kita amalkan selawat. Jomlah kita amalkan selawat. Tak banyak pun tak apa, janji kita selawat. Lepas tu Nisa ada hadiahkan tasbih digital. So lagi macam berkobar-kobar lagi kan semangat tu. So start daripada situ, dia mula selawat. Lepas tu macam Nisa pasal apa? Macam kehidupan dia, macam bagi Zia selawat tu macam mana bagi orang macam wow. Apa wow tu macam terus dapat yang besar-besar. Tahu besar-besar. So macam wow, bestnya. Tapi bagi Zia ni
kan. Apa yang Zia nak, macam rasa tenang, rasa bahagia je cukup. So Zia mula selawat sampai, tapi cakap masa tu kan, selawat, aku dah selawat banyak kali, tapi kenapa Allah tak bagi pun, kenapa tak bahagia pun macam orang lain kan. Mesti diuji lagi. Masih diuji, masih kan, macam just ni kehidupan masih diuji lagi. Macam pun Anissa buat, dia dapat kan, macam orang bahagia, macam mana Zia nak dapat bahagia tu. So Nisa cakap, Allah hadirkan ni sahabat Zia kan, Nisa cakap, teruskan je selawat kan. Betul, sebab Nisa tahu apa ujian yang dia hadap. Dan kadang-kadang Nisa cakap Nisa tak ada benda lain Nisa nak cakap, sebab Nisa tak tahu pasal benda lain. Sebab Nisa dah rasa sendiri pasal selawat ni. Nisa cakap, selawat je weh, selawat je. Tapi Nisa tak tahu lah dia boleh terima ke tak masa tu kan. Mungkin dia dah cuba untuk selawat, tapi dia tak rasa apa yang Nisa cuba sampaikan tu kan. Tapi Alhamdulillah, bila start rasa kebahagiaan tu mula. Mula start selawat tu dah lama kan, tapi tahun lepas barulah rasa macam wow, this is amazing of selawat. 2021 Zia mula start, aku mula start 2020 lah kan. 2020 kan. 2020. So mula start, tapi diuji and then 2021 masa bila bulan 8 bulan 8 I found my happiness. Apa yang Zia nak tu, kebahagiaan tu, Alhamdulillah dah dapat. Tu dari segi kebahagiaan. And then teruskan lagi selawat daripada first 1000, next sampai belah-belah ribu lah. Boleh dapat. Alhamdulillah. So Allah bagi dari segi bisnes pula. Alhamdulillah Allah bagi selepas kebahagiaan dari segi bisnes. Antara yang bisnes tu, apa yang rasa dalam keajaiban semasa buat bisnes tu? Antara keajaiban dia. Dari segi bisnes, dulu first cerita, aku pernah tengok post benda ni dekat status tau. Aku screenshot. Aku tak ingat cerita banyak sangat tau pasal bisnes. So tak apa, kita dengar je satu-satu. Ya ke? Aku dah lupa lah. Ada yang pasal orang tumpah nasi lemak ke apa tau. Lepas tu yang banyak tu lah. Imalan yang banyak lah. Okay, first kalau dari segi bisnes, satu je Zia dalam kehidupan Zia dari segi bisnes ni, first Allah lah kan, lillahi ta'ala. And then lepas tu, satu nak tengok mak Zia happy, mak aku happy, sebab dia memang dari dalam bisnes. Aku nak dia happy. So kita teruk macam mana pun, janji mak aku happy. Dan tu je aku. Tisu tu. Tak lah, macam tak apa, tak keluar lagi. Pegang tu. Macam tak apalah, teruk badan macam mana pun, janji mak kita happy. So daripada first mula-mula bisnes tu macam kalau dari nasi lemak, dalam sehari tu macam sehari dulu dalam hanya 200 lebih lah. Sekarang ni dah boleh capai sehari dah 500 lebih. Alhamdulillah. Macam wow, aku boleh buat 500 macam tu. Macam tu. So kalau dari segi Emma London pula, Emma London pun berkat selawat. Emma London tu memang berkat selawat. Memang pure, dia memang selawat. Macam nasi lemak tu dari dulu kan. Kalau Emma London tu bisnes baru lah. Emma London ni memang tak jangka tau. Just bagi orang makan kan, PKP. Sebab adik ni dia tak boleh balik KL, so raya kat sini, so hanya bagi dia makan. Masa tu mungkin kita dah cakap pasal selawat dah kot kan. Kan. Lepas tu belum. Tak ingat sangat, banyak sangat.
bagi dia makan. Lepas tu dia cakap, Kak Zia, boleh tak buat 3 balang? Dia beli bahan. Okay, so just post dekat status cakap macam adik ni lah kan. Bukannya kita niat nak jual ke apa, Saja post je. Lepas tu lepas PKP boleh jumpa bagi ni lah orang yang rasa dia. Ni dengan seorang lagi. Bagi tu boleh kan, boleh pijau. Lepas tu macam okay. Sebab Nisa first Nisa rasa Emma London crunchy. Kita promote. Okay, first Nisa rasa Emma London crunchy yang Zia buat tu, dia macam dia tak sama tau sebenarnya dengan Emma London yang sebelum ni. Sebab Nisa suka sangat Emma London, so kita tahu rasa dia tu yang ni lebih macam power, padu rasa dia. Kita letak selawat sekali kan, selawat sini. Selawat. Lepas tu Nisa cakap kat dia, beli pijau ni Emma London hang. Nisa cakap kata, hantar dah Emma London hang ni, orang akan cari, tak perlu tunggu raya. Dia pun akan buat macam kuda-kuda, macam makan biasa. Betul kan benda tu? Betul. Tak raya pun orang cari weh. Serius. Lepas tu okay, sambung balik. Okay lah. Dah habis dah promo. Habis dah. Iklan. Okay, tu so jadi semangat Zia, tambah dengan kita teruskan dengan selawat. Kita continue. Mungkin Allah nak bagi lagi banyak. Dan alhamdulillah daripada dalam negeri ni, Perlis, alhamdulillah sekarang dah merata negeri. Sampai macam ada orang call Zia, hello, saya nak order Emma London. Emma London dari mana? Lepas tu tak apalah. Okay, ni dari mana ni? Lepas tu cakap dia kata macam mana? Duduk kat mana? Dia kata. Lepas tu cakap lah duduk kat Kampung Baru kan. Kalau nak COD boleh. Lepas tu dia cakap, Kampung Baru kat mana tu? Perlis. Cakap, oh saya duduk kat Selangor. Lepas tu, Selangor? Maknanya kalau orang dah boleh call tu, maknanya kuih tu dah sampai kat Selangor lah. Sebab kan ada nombor telefon kita kan. Okay, lepas tu ini yang terbaru lah kan. Lepas tu dia kata Emma London. Lepas tu dia hantar gambar. Dia hantar gambar, ni bukan Emma London. Hazelnut. Hazelnut crunchy. Sebab masa tu stiker dah habis, so dia just plekat Emma London stickers. Dia just nak nombor telefon tu ada. Lepas tu cakap, ni hazelnut ni. Lepas tu fikir, mengikut mana hazelnut? Sedangkan yang famous tu Emma London kan, yang selalunya orang makan Emma London. Hazelnut ni macam selalunya orang yang tahu je lah kan yang makanan. Tak tahulah kot ada kirim kat saudara mara ke apa. Cakap hazelnut. Lepas tu kita pun cadang lah Emma London yang orang selalu ambil kan. Lepas tu cakap tak apalah, saya nak order hazelnut ni 6 balang. Kata 6 balang, bagi Zia banyak lah tu 6 balang. Sebab hazelnut ni dia tak selalu orang ambil. Tak selalu orang ambil. Lepas tu okey tak apalah. Lepas tu apa je lah. So macam alhamdulillah. Masa tu Zia dah start amalkan selawat Nariah yang pagi-pagi tu kan. Yang pemuka rezeki tu. Itu. Selawat Nariah tu banyak cukup lah keajaiban. Sebab dia macam lacu lah. Yang tu aku pernah dengar kisah dia macam, kalau dapat tu dia macam sepantas kilat. Betul. Macam yang baru-baru ni Izzati sahabat kita tu kan, Izzati share, dia buat 11 kali kan. Tapi Zia pernah buat sekali je. Macam dia seronok macam nasyid tu kan. Kita sekali je. Zrak. Allah bagi orang order lah, orang order nasi. Macam Nisa cakap yang berkaitan dengan nasi tu lah. Kan? Yang aku up status tu. Mula tu dia nak order 100 je. Lepas tu dia up lagi 200, dia up bagi jadi 200. So dalam satu hari tu ada 600 boleh pernah lah capai 600 bungkus nasi. Alhamdulillah. Dari segi bisnes, alhamdulillah. So ada lagi keajaiban? Keajaiban tu satu lagi lah Zia nak share. Okay. Berkaitan dengan kehidupan kan. Kehidupan dulu sakit perut kan, nampak je Nazia Muhammad Zainal senyum. Senyum je macam tak ada masalah apa. Tapi orang tak tahu dalam hati apa selit 1000
kesedihan, keperitan kan. Macam sahabat Zia ni, tahulah macam mana Zia rasa. Dan rasa macam tak mau hidup lah. Macam life tu macam dah tak ada kan. Macam buat apa aku hidup. Sampai pernah lah tu kaca dekat tangan ni macam, betul. Macam Sekarang nak marah dekat dia. macam tak ada life dah. So macam buat apa aku hidup kan. Tapi alhamdulillah lah, selawat tu boleh bagi kita jadi macam tenang. Hang masalah macam mana pun, hang apa ni, sulit macam mana pun, cuba selawat lah. Selawat Allahumma salli, tak panjang pun kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. And then alhamdulillah Ada jalan keluar. Ada jalan keluar dia. Allah bagi melalui kawan, melalui family kita, support kita kan. Bagi kita memang alah benda remeh macam tu je pun kan. Tapi bagi Zia sendiri, kebahagiaan tu sebenarnya benda yang paling mahal kan, yang kita nak carikan. Bukan senang tu kan. Betul. Setiap orang ada dia punya kebahagiaan dia sendiri. So alhamdulillah sekarang Zia dah rasa bahagia sikit kan. Rasa macam ya Allah, selawat lah kan. Selawat banyak-banyak, insyaAllah apa yang ada masalah, apa yang susah, sulit semua tu, insyaAllah Allah akan pemudahkan. InsyaAllah. Ada nak share pasal jodoh ke? Boleh lah kan. Nak sihat pasal jodoh okay, kan. boleh lah kan. Sebab tahu sekarang ni kan orang macam sibuk nak cari jodoh kan. Okay, bagi Zia sendiri, Zia dulu sibuk pasal jodoh. Orang kahwin, kawan-kawan kahwin kan. Kita kan kahwin seronoknya, bestnya nak kahwin jugalah, sampai rushing nak cari, sampai tersalah cari. So bab jodoh Allah yang tentukan. Kita hanya doa, tawakal je banyak-banyak. Bagi Zia sendiri, pengalaman Zia, bagi Zia macam apa yang Allah bagi kat Zia sekarang ni, macam aku tak macam lepas apa sedih itulah, aku dah move on. Aku cakap aku tak mahu dah cinta-cinta ni buat sakit hati kan, akan ganggu aku punya bisnes lah apa semua. Memang dah move on, tak payah fikir lah. Just kita fokus apa yang kita ada kan. Allah nak bagi bahagia tu bukannya okay, wow kahwin, okay rasa bahagia kan. Kan kita tengok kawan-kawan kita sendiri pun apa, tak semestinya. ya, ada juga dalam kebahagiaan dia pun tu ada juga masalah, tak aci potong lah kan, tak ada kan. So bagi Zia macam kita tengok, walaupun kita tak kahwin tapi kita tengok kehidupan orang. So macam Zia cakap, tak mahu lah Nisa, aku tak mahu dah fikir macam. Lepas tu Nisa pun cakap, cakap apa pasal jodoh? Cakap Nisa cakap jodoh ni tak perlu sibuk sangat nak cari, tak kan? Perlu ni macam benda jodoh ni Allah dah jamin dah untuk kita. Kalau tak ada kat dunia, ada kat akhirat. Betul. Nanti ada dekat syurga nanti. Kat akhirat nanti confirm. So tugas kita kat sini untuk ibadah. Lepas tu bila cakap pasal jodoh ni, kalau lah kita, asalnya semua orang nak jodoh yang baik, betul tak? Semua orang nak. Tapi yang aku cakap, kalau kita nak jodoh yang baik, siapa dulu yang jadi baik? Kita lah. Bukannya kita belagak baik dengan harapan kita nak ubah orang yang kita suka tu untuk dia pun jadi baik. Tak, bukan macam tu. Sepatutnya kita dulu yang kena baik. Nanti Allah akan hadirkan orang yang baik-baik untuk kita. Itulah. Betul. Kan? So apa yang jadi kat Zia sekarang ni, belajar something maksudnya daripada kisah-kisah dia pun. Macam jodoh ni tak perlu macam sibuk-sibuk sangat. Macam tak perlu nak serabut-sabut sangat fikir. Sebab bila sampai tepat waktu tu, sampailah. Betul. So macam ada Habib Umar cakap kan, jodoh ni macam tak perlu nak terlalu fikir sampai kita serabut lah. Umur dah ni tak kahwin-kahwin lagi. Itu bukan kerja kita. Kerja kita kat sini ibadah je. Ibadah. So jodoh tu kita boleh doa. Kita still boleh doa yang baik-baik kan. Kita ubah diri kita. So insyaAllah one day it's okay. Kalau kita mati pun kita tak kahwin, nanti kat syurga semua akan kahwin. Semua akan kahwin. Sebab Allah dah cakap, dia ciptakan manusia ni berpasang-pasangan.
So, tak ada orang single kat dunia ni, okay? Tak ada orang single. Betul, ada. Saya dengar pun Ustaz cakap, kalau kat dunia hang tak kahwin, kat nanti pun hang akan kahwin. Okay. Pasangan. So, perjalanan kita jauh lagi. Yes. Dunia ni sad je. Sementara persinggahan. So, jangan habis masa untuk macam sibuk nak fikir serabut masa jodoh kan. Serabut fikir apa orang cakap. So, Alhamdulillah Zia dah jumpa apa yang sepatutnya. Macam tanpa dia serabut. Tiba-tiba hadir. Tak serabut pun cari. Macam kita okey, kita serah je ke semua kat Allah kan. Cakap kan dah lah aku malas nak cari, biarlah Allah nak ni kan. Macam bila kita tak fikir kan. Lepas tu sebab bila Allah tak bagi lagi tapi kita cuba cari, dia akan ganggu kehidupan kita. Percaya. Nak kena jaga hati. Satgi nak buat apa, satgi nak duk teringat lah. Ni pengalaman lah. Ya, sorang-sorang lah. Kayak sorang-sorang pengalaman. Sebab kita serahkan perasaan tu dekat nak kehidupan, macam kita pegang. Apa yang Zia dapat ni kan, Zia cuma bagi Allah pegang perasaan tu kan. So macam kita ibarat macam tak bercinta lah Allah bagi kan. Okay, macam tak bercinta apa, dia lain tahu nikmat dia. So cinta lah lepas kahwin. Dia rasa lain. So macam sebelum Allah tak bagi tapi kita cuba nak cari tu, macam dia lebih kepada apa nafsu lah kan. Macam kita pegang sendiri, kita perasaan kita sendiri. Sebab tu lah lagi teriak lah, apa semua merajuk lah macam. Betul. So apa pun serah kepada Allah. Jangan sibuk-sibuk sangat lah. Macam yang muda-muda tu jangan sibuk-sibuk sangat cari jodoh. Bagi Nisa macam kalau belum hadir lagi jodoh, banyak lagi benda kita boleh buat. Kita boleh happykan keluarga kita. Kita ada kawan-kawan lagi, boleh keluar happy-happy lagi. Ayah aku pernah cakap, cakap kalau hang tak ada jodoh tu, kakak tak dapat jodoh tu, bukannya kakak tak ni ke apa. Sebab jodoh tu masih lagi dengan mak ayah. Betul. So apa nasihat hang untuk orang kat sana tentang selawat ni? Kita nak habis dah. Kita cukup lah. Kan sikit kongsian jodoh pun semua. Untuk nasihat untuk semua yang baru nak mula kan, cubalah mula selawat. Sikit pun cukup lah. Jadi sehari kita selawat. Sebab manisnya selawat tu sangat-sangat indah, sangat seronok. Mungkin aku selawat tak dapat apa pun kan, sabar kan. Apa ni, macam kita lah, macam mana nak cakap, kalau kita nak suruh Allah makbul cepat-cepat, Allah nak kita buat dak. Kita buat cepat dak. Macam tu. Deep tu. So sabar kan. Selawat je lah kan. Jangan hanya selawat lepas tu dah dapat, dah stop kan. Jangan macam tu. Tu untuk diri Zia juga. Selalunya ada juga kita naik turun kan. Betul. So lepas apa yang terjadi ni, keep istiqamah, jangan tinggal. Alah tak banyak pun tak apa, janji kita selawat. Betul. Macam selawat ni jangan fikir apa yang kita nak kat dunia ni je. Sebab manfaat dia lagi besar bila ke akhirat nanti. Apa kena dengar cerita pasal Masya, macam mana kita keadaan kat sana ni, lepas kita mati dah tak ada siapa-siapa nak tolong kita, siapa je tempat kita nak bergantung. Macam Nisa cakap, selawat sampai satu rasa bila kita cakap pasal Rasulullah, bila kan Zia selalu main TikTok. TikTok tu banyaknya mengenai selawat. Memang selawat selalu naik kalau pagi-pagi. Memang pagi-pagi memang selalu naik selawat. So bila kita dengar tu rasa macam sebab dia tu macam ya Allah, macam tu. Kan hang pernah cakap kan 3 peringkat bila kita selawat lagi pasal 3 level dalam selawat so, tu. So Zia pegang yang tu first sebab kita nak benda tu kan. Second tu sebab pahala dosa. Yang ketiga tu sampai kita hanya rindu je. Rindu, nangis. Bila kita selawat tu, bila dah capai tu kata, tu betul-betul kita. Untuk yang hampa yang nak mengamalkan selawat ni kan, Nisa tahu dalam video yang Nisa post ni banyak Nisa share pasal keajaiban selawat. Tapi Nisa nak bagi tahu yang keajaiban selawat tu pun bukannya hari ni selawat terus dapat keajaiban.
Dia makan masa, dia tapi terus buat je. Terus buat. Memang masa mula kita buat, biasalah kita manusia biasa, memang kita buat sebab nakkan sesuatu. Kan macam baca Al-Waqi'ah. Kenapa orang baca Al-Waqi'ah? Sebab Nabi cakap kalau kita baca surah tu takkan miskin. Dia ada sebab dia kenapa. Tapi bila kita continue je dah buat, benda tu lama-lama jadi kebiasaan kita. Dan macam bila kalau kita tinggal, dia jadi macam ada benda yang kurang ini. Dia rasa hati tu macam tak tenang. Dia ada perasaan tu kan. So macam jangan rasa selawat ini esok terus dapat kat Jepun. Buat je. Dan selawat ni pun apa yang Nisa cakap dekat diri Nisa sendiri, if okay kalau dekat dunia ni Allah tak bagi, ada serta-serta benda yang Allah belum kabul, tapi benda tu pasti terkabul dekat akhirat nanti. It's okay. Sebab selawat ni bukan dunia saja, dia sampai akhirat. Sebab benda yang paling menakutkan adalah selepas kematian kita, yang kita tak tahu macam mana keadaan nasib kita macam mana. Itu je. So ada kisah-kisah pasal selawat juga. Lepas tu selawat je. Selawat, kalau nak rasa untuk tenang dalam berselawat ni, selawat dengan yang tak ada harapan, yang tak ada harap apa-apa, just selawat je lah. Selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sudahlah hati, ya Allah selawatkanlah ke atas Nabi Muhammad. Sudahlah hati cakap, Rasulullah nanti tolonglah syafaatkan aku. Rasulullah tengok aku, kenai tak muka ni. Macam tu saya kenang juga. Sebab dalam keadaan kita berselawat, sebab macam kalau kita berselawat dalam keadaan kita rasa serabut dan masalah, sebenarnya kan Rasulullah nampak kita, Rasulullah tahu kita serabut, Rasulullah nampak keadaan kita masa tu. So bila kita selawat, Nisa selalu macam kalau serabut sangat, Nisa cakap Rasulullah aku serabut sangat. Tapi bila aku selawat tu, tiba-tiba masalah tu hilang, tak tahu hilang macam mana. Dia hati tenang, problem tu settle sendiri tanpa kita fikir apa-apa. Tak sempat nak keluar tengok pantai ke apa, duduk atas tikar sejadah selawat. Lepas tu menangis apa, lepas menangis tu lega, ngadu semua, cerita semua dekat Allah. Lepas tu bila sampai part cakap, ya Allah aku serah semua masalah aku ni kepada Kau. Masa tu dah lepas, habis, dah tak ada problem. Itu antara. Sebab selawat ni serius, dia sangat menenangkan. Tak kisahlah selawat lah macam mana pun, terus buat. Sebab Nisa ambil benda ni satu tanggungjawab. Sebab Nisa tak pernah rasa macam zikir-zikir lain kan banyak kan, tapi selawat ni Nisa cakap power sangat, terlalu luar biasa, terlalu besar. Kalau dengar ceramah Ustaz Wadi Anwar pun, selawat ni macam nuklear tau. Dia macam bom atom yang power sangat-sangat punya zikir. Ustaz apa boleh dengar kisah-kisah ceramah-ceramah daripada Ustaz Wadi Anwar. Sebab Nisa pun banyak tengok ceramah dia juga pasal Masya, pasal syurga, semualah, alam kubur semua. Sangat takut sebab kadang-kadang Nisa macam, yelah kadang kita selawat ni untuk kita nak something kan, tapi kita lupa yang kita tak lama pun kat sini. Impian kita memang banyak sangat, tapi kita lupa satu benda yang kita sebenarnya tak lama pun dekat sini. Lepas ni kita akan lalui alam yang sangat panjang, bertahun-tahun perjalanan tu. Kita seorang-seorang, kita tak ada siapa-siapa masa tu. So macam mana kita nak selamat diri kita? Tapi dalam selawat ni, Isa ada dengar orang yang paling selamat dekat sana, tak ada yang paling selamat melainkan yang dekat dengan Rasulullah. Dan Rasulullah dah bagi hint dekat kita macam mana untuk jadi dekat dengan dia. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak berselawat. Bukan orang yang berselawat saja, tapi yang banyak berselawat. Sebab banyak tu tahu lah. Nisa pernah jumpa orang yang selawat sampai ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu setiap hari. Masya Allah, Nisa tak tahu macam mana dia buat. Kita nak ke situ macam, ya Allah, tak apa, insya Allah kita minta je kat Allah untuk kita selalu istiqamah. Dan benda yang best sebab selawat ni, Allah pun bagi tahu kita yang dia pun berselawat. Tu yang paling best. Jadi sangat senang. Kalau tak khusyuk pun tak apa, tetap diterima. Itu yang best dalam selawat. Jadi habislah ada untuk last part. Okey, ada last part. Sebelum ni aku just
hantar WhatsApp cakap Nisa terima kasih je. Akikah makan. Alah, aku nangis. Tak adalah macam bukan selalu tak nak face to face macam ni. So dengan apa aku nak ucapkan terima kasih kan. Kalau tak sebab hang, mungkin Allah hantar hang lah kan sebagai kekuatan, sebagai cakap apa ni, jom amalkan selawat tu semua. So Kalau bagi aku nangis boleh tak? kalau tak sebab hang, mungkin aku pun tak maintain selawat, istiqomah selawat macam tu. So terima kasih Nisa sebab ajak aku selawat sama-sama, sebab hang cakap hang tak nak bahagia seorang-seorang kan ada semua kawan-kawan hang bahagia bersama macam hang kan. Kawan-kawan yang lain pun tengok ramai kan, daripada hang Fatih kan, dulu hang berdua kan. So dia jenis 4,444 now selawat fighter. Okay, terima kasih. So aku harap hang konsisten, go on, teruskan ajak ramai lagi orang selawat. Benci lah. Tak nak suruh dia hantar kan. So live macam ni. So ini sebab Nisa pernah cakap saya cakap, ya Allah aku tak nak masuk syurga seorang-seorang. Aku tak cakap macam tu. Masa yang keajaiban 4,444 Nisa tak ada kekuatan untuk nak bercerita semua benda ni. Sebab zaman sekarang Nisa sangat takut dengan keadaan sekarang. Bila kita tengok orang suka bergaduh sama sendiri yang ada ilmu, yang ada ilmu agama. Nisa takut nak ke depan, takut Nisa cakap ni salah dan Nisa tahu. Tapi Nisa cakap aku buat ni sebab Rasulullah. Aku tak nak apa-apa pun. Aku takut nanti kalau aku jumpa dia, dia tanya apa aku buat untuk umat dia, apa yang aku boleh banggakan dia. So macam Nisa cakap, Nisa tak ada benda lain. Nisa ada selawat je yang Allah betul-betul bagi keajaiban ni. Dan bila masa keajaiban yang 4,444 tu kan, Nisa dah terbayang family, Nisa terbayang kawan-kawan Nisa. Yang one day Nisa tak tahu Nisa dapat jumpa mereka ke tak. Yang Nisa cakap, kalau aku tak share pasal selawat ni, macam mana aku nak pastikan mereka selamat walaupun aku tak boleh buat apa-apa. So at least kalau aku share pasal selawat ni, mereka tahu dekat siapa yang mereka perlu minta bantuan tu, siapa yang mereka perlu dekat nanti Rasulullah. Sebab Nisa tahu dekat keadaan mereka pun semuanya macam nanti kita akan satu sama lain, kita akan saling tuntut, kita saling macam kita lari antara satu sama lain. Lepas tu macam Nisa nak one day kita kumpul balik. So untuk dalam perjalanan tu serius saya cakap Nisa tak ada benda lain. Saya cakap hampa selawat lah, hampa selawat. Nisa tak nangis. Saya cakap selawat lah weh, selawat lah weh. Sebab Nisa ramai kawan, Nisa tak tahu yang lain tu. Sebab yang ni antara kawan-kawan yang rapat dan dia pun selalu share pasal selawat dengan Nisa juga. Pasal kisah-kisah, kadang-kadang cakap thank you lah apa lah kan. Tapi yang lain Nisa tak tahu. Tapi Nisa harap sangat kawan-kawan Nisa yang tengok video ni, hampa pun selawat juga. Serius cakap selawat juga. Jangan tinggal. Jadikan wirid hampa, jadikan zikir hampa. Sebab kita untuk dalam ibadah ni, kita kena ada satu ibadah yang kita betul-betul suka, kita betul-betul sayang. So untuk Nisa sendiri, Nisa cakap Nisa sayang sangat dengan selawat ni. Nisa sangat suka sebab dia tak berat sangat. Tak perlu nak ambil wuduk, tak perlu nak duduk dengan khusyuk apa semua. Kadang-kadang kita sambil duduk tengok TV ke dalam kereta ke, kita boleh je selawat. Itu boleh je. So itulah antara sebenarnya tak ada nangis, tapi dia dapat saya nangis. Okay, itulah drama kami untuk hari ini. Cik drama, okay. Betul-betul dari hati. Sebab bila dari hati, itulah yang kami share apa yang kami dapat. So sekarang kami nak hampa juga rasa kemanisan tu. Betul. So nanti kalau hampa masuk syurga tak nampak risau, hampa cari tau. Cari tau, InsyaAllah. Lepas tu
Jadi sampai sini sajalah video kita untuk kali ni. Sorry sangat kalau ada tak emosi sikit. Jadi kita jumpa lagi the next journey. Terima kasih je sebab sudi berkongsi dalam video aku kali ni. Dah lama dah Nisa. Tak banyak pun tapi bagi Zia tu mahal lah. Kebahagiaan yang paling mahal. Bahagia tu susah tau nak dapat. Bahagia tu susah nak cari. Bila dapat hargai betul-betul. Betul. Tapi sebenarnya nak dapat tu senang. Dia kita dengan Allah. Yes. Kita akan dapat benda tu kan. Jadi jumpa lagi the next journey. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye bye.